Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'ir biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dimuliakan para pegawai, sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Baru-baru ini telah tular di media sosial dan juga di berita-berita berkenaan dengan pelakuan seorang anak muda yang mentertawakan, atau lebih tepat kita gunakan membuli secara cyber terhadap seorang guru yang sedang mengajar menerusi kaedah online di platform Didik TV. Guru itu mengajar mata pelajaran sains tahun 2 dan medium pengajarannya menggunakan bahasa Inggeris. Maka digambarkan dalam visual tersebut beliau telah mentertawakan guru itu dengan begitu bersungguh-sungguh. Pertama, guru bukanlah profession untuk dibuli atau ditertawakan. Ini orang muda-muda kena ingat. Jangan kurang ajar. Awak nak kurang ajar dengan profession lain, itu ikut berani masing-masing. Tapi dengan guru, jangan kurang ajar. Kalau hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, kalau hari ini seorang raja menaiki takhta, kalau hari ini seorang presiden sebuah negara, kalau hari ini seorang ulama yang mulia, kalau hari ini seorang peguam menang bicara, kalau hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lemah lembut sabarnya mengajar, tulis dan baca. Kita jadi hebat bukan kerana lecturer kita di universiti. Kita jadi seperti kita hari ini bukan kerana profesor yang mengajar kita di college, di kampus, tidak. Tapi guru biasa yang memperkenalkan kita A sampai Z, 1 sampai 10. Kalaulah sekadar guru itu tidak fluent dalam English, dictionnya tidak tepat, pronunciationnya itu tak berapa tepat, ini sekadar bahasa, bukannya tajwid Al-Quran. English is just a language, not a knowledge. Orang yang tak pandai bahasa Inggeris tak mesti bodoh. If you judge a fish by its ability to climb a tree, kalau kita mengukur kehebatan seekor ikan dengan kemampuannya panjat pokok, sampai matilah ikan itu akan anggap dialah binatang paling bodoh dalam dunia. Ikan bukan kerjanya panjat pokok, ikan kerjanya berenang. Yang kerja panjat pokok, beruk, itu kerja pokok. Sebab itu di Malaysia, masalah kita mentaliti, terutama orang bandar, kepandaian bertutur bahasa Inggeris dilihat sebagai kayu ukur kebijaksanaan. Tak pandai cakap orang putih, bodohlah orang itu. Ada satu orang artis dulu, dia pernah terima anugerah, dia berucap atas pentas siaran langsung. Dia mengaku saja, I sound stupid when I speak in Malay. Saya nampak bodoh kalau saya cakap dalam bahasa Melayu.
4 tahun lepas, pemain bola sepak Pulau Pinang Faiz Subri dapat anugerah Puskas peringkat antarabangsa FIFA. Ada orang nak bangga dengan pencapaian dia? Dah, orang bantai ucapan dia. Ini masalah kita. Janganlah grammar Nazi sangat dengan bahasa Inggeris ini. English is not our native language. Ini bukan bahasa nenek moyang kita. Kalau ada mistake, itu biasa. Orang putih, dia memang selalu merasa mereka pandai sebab dia pandai cakap orang putih. Tapi kita nak tanya kepada orang putih, apa bahasa lagi yang awak pandai selain daripada orang putih? Tak ada. Kawan-kawan kita orang Melayu, walaupun bertatih-tatih cakap orang putih, kita ada bahasa lain. Kita boleh bahasa Inggeris, cara kita. Kita boleh bahasa Melayu, tak campur boleh bahasa lorat Pahang lagi. Maka kita lebih banyak bahasa daripada mereka. Jadi kenapa nak dihinakan? Sebab itu kepada orang muda-muda, ingat, awak nak bully, nak kutuk, nak mengejek orang lain atas berani, tapi guru tolong muliakan. Sebab itu Nabi bagi warning siap-siap, laisa min ummati man lam yu'jilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Aku tak mengaku umat bagi orang yang tak memuliakan orang tua, orang yang tak sayang kepada orang muda, dan orang yang tidak memberi hak kepada orang alim, kata Nabi, iaitu para guru. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. 3 golongan kata ulama kita kena hormat. Pertama, orang tua-tua. Orang tua-tua kita kena hormat, tidak tempur bersarang tinggi. Begitu juga sarang kedidi. Orang tua kita junjung tinggi, orang muda kita sanjungi. Air telaga sejuk sekali, anak dara mandi di kali. Orang tua kita hormati, orang muda kita sayangi. Sebab orang tua ini bukan gua sebarang gua. Gua penuh pusaka bonda. Bukan tua sebarang tua, tua penuh ilmu di dada. Ingat orang muda, orang tua pernah rasa muda, tapi awak orang muda belum tentu tua. Kena penampar ni kan terus pensan meninggal terus cakap. Orang tua dia pernah merasa umur awak 30-an, 40-an, dia tengok lubang hidung kita, dia tahu perangai kita. Jadi kita mesti respect sama orang tua. Yang kedua, Nabi pesan mesti sayangi orang-orang muda ataupun kanak-kanak. Yang ketiga, ini mustahak, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Mesti kita tunaikan hak orang-orang alim. Guru-guru ini kita mesti 3 perkara. Pertama, kata ulama, mesti cinta kepada guru, cinta kepada mereka kerana Allah. Yang kedua, mesti hormat kepada guru, mesti hormat, jangan dimenganjing-menganjingkan. Kalau kita tengok kenapa para ulama salafus salih ilmu mereka kekal sampai sekarang, salah satu sebabnya adalah mereka mengamalkan budaya sangat menghormati guru. Imam Ahmad bin Hanbal selama 30 tahun amalan dia tak akan tidur melainkan dia doakan dulu keampunan untuk gurunya Imam Asy-Syafi'i tiap-tiap malam. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik kitab Al-Muwatta, dia buka muka surat setiap helainya perlahan-lahan kerana dia tak nak Imam Malik terganggu dek kerana bunyi selak muka surat keruk-keruk punya dihormat. Imam Abu Hanifah rahimahullah tak pernah dia melunjurkan kaki dia menghala ke rumah gurunya yang bernama Hamad rahimahullah. Padahal rumah gurunya bukan sebelah tapi pisah 7 lorong. Dia tak ulur kaki ke rumah tok guru dia. Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah yang masyhur dalam mazhab Hanafi, dia menceritakan ada dulu satu orang ulama besar dari Bukhara. Dia sedang mengajar anak muridnya beratus. Sedang dia mengajar, tiba orang tengok dia bangun berdiri. Anak murid heran, apa tok guru kita bangun? Lepas tu tok guru tu duduk balik, mengajar balik. Selesai pengajian, anak murid tanya, "Tuan guru, bapa tengah mengajar bangun tiba-tiba?" "Oh," katanya, "tadi saya tengah mengajar, nampak di pintu luar
Anak kepada guru saya melentas, saya bangun, respect. Sebab saya ambil ilmu dari bapak dia. Bayangkanlah, sampaikan anak tok gurunya pun itu dia hormati. Sebab itu orang kita macam mana nak berkat ilmu? Cikgu dia mengajar, dia lukis muka cikgu, buat kartun, orang suruh salin nota, dia lukis muka cikgu. Macam mana nak berkat ilmu? Tak berkat ilmu. Sebab itu saya ingin bawakan malam ni kepada orang yang hidupnya suka nganjing orang, pelekeh orang, ngejek orang, atau bahasa cyber dia panggil troll orang. Dalam Quran ada satu surah, kalau betul awak orang beriman, hati kita akan bergetar membaca surah ini, iaitu ayat ini Allah memulakan dengan perkataan wail. Apa artinya? Celaka, kata Allah Ta'ala. Celaka. Apakah ayat itu? Tuan-tuan semua hafal ayat ini. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan? Wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah bagi orang yang kerjanya mencaci, mengejek, mengecam, mengeji, menganjing. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah mulakan dengan kalimat yang sangat berat, wail. Dalam Quran 27 kali Allah sebut wail dalam Quran. Paling banyak dalam surah Mursalat 10 kali. Apa sebab? Baca sendiri. Wail ini banyak makna. Dalam bentuk azab ada juga makna wail, 5 kali diulang dalam Quran. Dalam bentuk neraka pun wail juga 3 kali disebut. Tapi secara umumnya wail ni kata ulama maknanya cilaka. Mana kalau bahasa kita kuang hajar, begitu. Kuang hajar budak ni. Cilaka Allah Ta'ala sebut. Siapakah yang Allah celakakan ini? Wailul li kulli humazah lumazah. Mari kita tengok. Dalam Quran Allah Ta'ala guna istilah untuk orang kuat menganjing orang ni dengan humazah, lumazah, ataupun hamaz dan lamaz. Hamaz, lamaz. Dia kalau keseluruhan Quran, kalau kita tengok dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia mengatakan ada 3 ayat, 3 perkataan yang Allah gunakan untuk menyebut golongan hak suka menganjing orang ini. Pertama ghamaz, yang kedua hamaz, yang ketiga lamaz. Pertama ghamaz. Ghamaz ini Allah sebut dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dekat mereka, mereka menjeling, memejam celikkan mata sambil memandang orang beriman. Surah Mutaffifin ayat 30. Maknanya dia menganjing tak pakai mulut, pakai mata. Kuat menganjing, dia pakai mata, dia pandang ujung. Tak kertilah saya nak menggayakannya, tapi dia pejam celik dia nak menganjingkan pada orang beriman. Imam Ar-Razi menjelaskan ghamaz ini adalah cemohan ataupun ejekan dengan menggunakan kelopak mata ataupun alis mata, wa huwa isyaratu bil jafni wal hajib, dengan niat untuk nak mengaibkan orang itu atau nak menyakitkan hati orang itu. Ini rujuk dalam Mafatihul Ghaib. Jadi ini ghamaz, ini kita tidak ulah sebab tumpuan kita kepada hamaz dan lamaz. Yang kedua dan yang ketiga Allah Ta'ala gunakan kalimat hamaz dan lamaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah bagi orang yang humazah dan lumazah. Dia selain daripada surah Al-Humazah, perkataan hamaz ada juga di dalam surah Al-Qalam. Allah Ta'ala sebut hammazim masya'im binamim, orang yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang. Surah Al-Qalam ayat 11. Begitu juga perkataan lamaz yang kita sebut lumazah, itu
Ada juga Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum, jangan kamu saling mencela sesama kamu. Surah Al-Hujurat ayat 11. Para ulama berbeza pendapat tentang makna hamaz dan lamaz, humazatil lumazah ini. Pada pandangan Ibnu Abbas, humazah ini orang mengumpat, lumazah pula orang yang memalukan orang. Ada juga pendapat mengatakan humazah maknanya menghina orang guna tangan, lumazah hina orang guna mulut. Ada juga berpandangan humazah mengaibkan orang depan-depan, diviralkan, dibuka pada pengetahuan orang. Lumazah hina atau aibkan orang dari belakang, sembunyikan tangan. Ada ulama mengatakan humazah mengaibkan orang secara terbuka, lumazah menggunakan isyarat mata untuk memalukan orang. Ada juga ulama mengatakan humazah dan lumazah membawa maksud yang sama, iaitu menggelarkan orang dengan panggilan yang orang tu tidak suka. Dan ada juga ulama mengatakan humazah menyakitkan hati orang menggunakan jelingan mata, lumazah adalah menyebut-nyebut keburukan dia dengan tujuan nak menjatuhkan maruah dia. Ini pendapat Al-Hasan. Apapun takrifannya, tujuan orang yang buat humazatil lumazah ini adalah untuk nak menyakitkan hati kita dan berusaha nak humiliate, nak mengaibkan. Dia nak memalukan kita. Jadi dua-dua perlakuan ini Allah Ta'ala sebut cilakalah pada orang hak perangai begini. Kerjanya nak humiliate, dia nak memalukan orang, terutama orang baik-baik. Baik itu kalau kita kaji Al-Quran, bahasa Al-Quran yang begitu halus. Humazatil lumazah, hamaz itu dia mirip dengan perkataan hamas, huruf sin, maksudnya bisikan. Maknanya kata ulama tafsir, bisikan ni suara yang kita dengar dengan tak berapa dengar. Maknanya orang yang humazah ini, dia kadang-kadang bantai kita, troll kita, kutuk kita, tapi antara nampak dengan tak nampak, dengar dengan tak dengar, dia main cantik. Ini jenis telunjuk luruh, kelingking berkait, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Jenis depan kita ni pijak semut tak mati, belakang kita gajah mati pijak oleh dia. Ni orang pura-pura. Perkataan lamas, humazatil lumazah, lamas itu menggunakan huruf lam yang lembut pada sebutan, lamas, lembut pada sebutan, tetapi maknanya buruk. Artinya orang yang lamas ini memang pandai bersandiwara. Engkau dah kutuk orang rapat-rapat, malukan dia satu negara, menonongkan minta maaf, menangis-nangis, saya menyesal, oh sedap sangat. Taingkan ngutuk, tak ingat ke diri, fitnah macam-macam. Bila dah kena entang, gantung kerja, ugut macam-macam, terus buat video minta maaf. Minta maaf itu bagus, tapi sandiwara tu hak kita menyampah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, percakapan yang nampak lemah lembut tapi lahir daripada hati yang busuk, inilah humazatil lumazah. Kadang-kadang dia nak menegur orang tu salah cakap bahasa Inggeris, bahasa Arab atau apa saja, nampak lembut teguran, tapi sebab hatinya itu tidak jernih, maka yang keluar daripada mulutnya bukan benda yang baik. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulut manis, hatinya menengkih. Lidah lunak, hati tak cedak. Muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis. Mulut ramah, tapi hati menyumpah. Mulut muji, tapi hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat.
kalau bercakap mengulum lidah, berjalan mengendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkam. Ini humazatil lumazah, wail, cilaka dua ini, kata Allah. Kita sambung apa Allah Ta'ala sebut. Kalau mu kuat menganjing, mu suka ngejek-ngejek orang, apakah balasan yang menanti? Kalla la yumbazanna fil hutamah, aku campakmu dalam neraka hutamah. Main-main nganjing korang, campak neraka selalu. Siap ada neraka khas namanya hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, Allah tanya kita, mu tahu tak hutamah tu apa? Tuhan tanya pula. Mamat, mu tahu tak hutamah tu apa? Allah tanya begitu. Tak boleh jawab. Allah tolong jawab. Narullahil muqadah, itulah neraka yang apinya menjulang-julang. Allati tattali'u 'alal afidah, menjulang sampai ke hati. Sebab hatimu busuk, aku bakar sampai ke hati. Sampai ke hati aku bakar. Innaha 'alaihim muqsadah, api itu ditutup rapat. Maknanya kalau periuk tutup betul, tak ada lubang keluar asap langsung, tak ada tingkap, tak ada apa, pressure cooker. Maknanya bakar tu bakar betul-betul bakar. Biasa kalau kita masak ada biar buka sikit penutup bagi wap keluar, tak, tutup rapat. Innaha 'alaihim muqsadah, api neraka itu ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, dan aku letakkan batang-batang palang melintang panjang supaya boleh barbecue, dibarbecuekan. Soalan, untuk siapakah Allah sediakan azab yang begitu mengerikan ini? Untuk orang hok mulut tak ada insurans. Kurang ajar. Yang kan nak ketawa ke orang tak pandai cakap putih apa Oh, saya tak tahu pula neraka hutamah. Tak apa, sekarang sudah tahu, jangan buat lagi. Kepada yang berusaha pula tengah buat video nak menganjing pula orang lain, baca lagi surah itu. Neraka hutamah. Hutamah ni kata ulama, pintu neraka yang ketiga. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yang semuanya membawa kepada azab jenis gantung pakai palang. Kata Al-Alamah Fakhrul Razi dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi, orang yang suka menganjing, mencela, mengaibkan orang ini, Allah akan azab mereka dengan cara api neraka akan masuk melalui mulut mereka. Kemudian api itulah menjulang-julang bakar hati mereka. Sebagai simbolik, Allah nak kata inilah manusia hak hati perut busuk, aku nak bakar sampai ke hati dia. Allati tattali'u 'alal afidah, menjulang sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, ditutup pula dengan rapat sekali. Kata para ulama, Allah mensifatkan api neraka al-hutamah tidak sama seperti api-api neraka yang lain. Dia custom made, special, iaitu salah satu sifat dia yang lain dan istimewa adalah sifat dia menjulang. Api dia menjulang dan dia menjunam. Tak dapat kita bayangkan. Maknanya masuk ke mulut, dia menjunam sampai ke hati, daripada bawah dia menjulang pula juga sampai ke hati. Kenapa semua fokus pada hati? Kerana pada hati itulah terletak segala sifat buruk, sifat mencela, mengaibkan orang, angkuh, sombong, riak, merasa dirilah paling pandai bahasa Inggeris dalam dunia. Ini masalah, bakarkan dengan hati-hati itu sekali. Bukan sahaja itu, kemurkaan Allah tidak berhenti setakat di situ. Allah Ta'ala sebut pula fi amadim mumaddadah, diikat pula pada tiang-tiang besar dalam neraka dan dibakar hangus. Kata Imam Al-Muqatil, pintu-pintu neraka ditutup rapat terhadap golongan ini dan dipasakkan pula dengan tiang-tiang besi. Pintu ini tidak akan dibuka
sehingga kan angin pun tak boleh masuk ke dalam kawasan Hutamah ini. Sebab itu adik-adik khususnya, tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah, moga Allah selamatkan kita dari keburukan lidah kita ini. Dan kita berdoa semoga kita diselamatkan dari keburukan lidah orang lain. Kita berdoa juga bukan semua orang muda perangai begitu. Walaupun tak dinafikan orang muda sekarang kuat betul menganjing orang tua-tua, tak serupa kita. Kita dulu zaman muda tak adalah baik sangat. Tapi sejahat-jahat kita, orang tua kita hormat. Ada segan, ada buah segan dia di kampung kan, ada segan dia. Walaupun kita samsen dah dalam kampung bawa motor macam orang gila apa semua, tapi asal orang tua slow juga lah motor tu, kita ada segan. Budak sekarang dia main minyak lagi depan orang tua, dia main lagi, kurang ajar. Kita beranggapan bukan semua, tapi kalau ada yang masih perangai begitu, insaflah. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak anak-anak muda hanyut dalam kegembiraan hilai tawa petang dan pagi, ketawa semua, gelak korang, menganjing korang. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Padahal kain kapan untuk dia sedang dijahit, dia tidak sedar orang sediakan kapan untuk dia. Yang penting jaga mulut lah. Jaga mulut. Cikgu-cikgu yang mengajar online, ustaz-ustaz yang mengajar online, jangan kita menganjing. Banyak lagi benda dalam dunia awak boleh menganjing. Awak nak menganjing orang mengajar buat apa? Jaga mulut. Bercakap, pelihara lidah. Berjalan, pelihara kaki. Bila bercakap, rendahkan suara. Bila bergaul, rendahkan hati. Kalau bermadah, lembutkan lidah. Kalau berjalan, haluskan langkah. Bercakap tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Sebab itu orang tua-tua pesan, telanjur langkah di bawah surut, telanjur lidah membawa maut. Hingga kan orang tua-tua pesan, mu kalau nak bercakap dengan orang, mu kena tengok orang tu siapa. Bukan dengan semua orang kita boleh cakap lebih-lebih kurang. Cakap dengan orang, jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua, banyakkan bertanya. Bercakap dengan anak-anak, berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri, isi mengisi. Cakap dengan suami, ingat mengingati. Cakap dengan mertua, jaga menjaga. Cakap dengan menantu, bertentu-tentu. Cakap dengan sahabat, berhemat-hemat. Cakap dengan kawan, segan menyegan. Cakap dengan orang alim, berlaku takzim. Bercakap dengan penghulu, jaga malu. Cakap dengan mak, beragak-ragak. Cakap dengan nenek, berbaik-baik. Cakap dengan datuk, berelok-relok. Cakap dengan guru, elokkan laku. Bercakap dengan tetangga, maniskan muka. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Orang dah pesan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Macam-macam lah. Mulut tak jaga. Mungkin bila kita kata begini, dia kata, salah ke kalau saya nak menegur orang buat kesilapan? Menegur tidak salah, cara tak betul. Yang awak gelak 16 harakat tu apa? 16 harakat. Tuan-tuan kira, tengok video kira berapa harakat. Apa begitu? Tak boleh. Ni akan datanglah orang nak buat. Jangan nak ketawa panjang-panjang sampai 7-8 harakat. Itu menganjing, bukan menegur. Kalau tegur ada caranya. Orang tua-tua pesan, santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanis muka. Adab menegur secara baik, syarak dan adab mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak datang bencana. Menegur jangan kata menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengoklah rupa, sebelum menegur tengok umur. Orang yang awak nak tegur tu tua pada awak, tegurkan cara molek. Hatta nak sanggah orang pun, orang tua-tua mengajar cara menyanggah itu ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi orang mengutuk.
Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Awak menyanggah, nunjukkan awak pandai cakap orang putih, awak kutuk orang, mendabik dada, orang menyampah, manfaat pun tak ada. Bila menyanggah, mencaci maki, mana pergi orang membenci. Bila menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Tegur elok-elok. Lepas tu kita melihat dia pula ketawa main panjang. Wah 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 wah. Ni orang muda-muda pun ramai kita tengok begini. Ni kena nasihat. Orang muda kalau tak dinasihat, siapa nak nasihat dia orang? Mak ayah dia tak nasihat dia, ke dia tak bercara, dia sibuk cari rezeki, siapa nak nasihat pada mereka? Orang muda ingat, awak jangan ketawa macam dunia ni kita punya. Kadang duduk tepi jalan atas motor ramai-ramai gelak ketawa macam tak ada masalah benar gaya ketawanya itu. Wow 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 wow. Dalam Islam ketawa tak ada masalah. Kerana ketawa itu adalah tabiat manusia. Bahkan dalam Quran kalau kita tengok banyak ayat Quran yang bercerita tentang ketawa. Banyak. Pertama dalam Quran ada Allah rekodkan ada satu orang ni dia ketawa kerana hairan. Ada. Dia terkejut, tak percaya. Dia tak percaya. Dikisahkan bahawa isteri Nabi Ibrahim alaihissalam dia umurnya sudah tua. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan cerita dia ketawa. Dia ketawa kenapa? Dapat berita baik, dia mengandung. Dia ketawa sebab rasa cerita pedoah. Dia ketawa dulu. Sebelum dia ketawa tu dia takut juga. Allah Ta'ala rekodkan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanis. Dan sesungguhnya telah datang malaikat-malaikat kepada Nabi Ibrahim membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka beri salam kepada Nabi Ibrahim, salam sejahtera ke atasmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab, salam sejahtera juga atas kamu. Maka Nabi Ibrahim pun kata Allah Ta'ala, labitha an ja'a bi'ijlin hanis. Nabi Ibrahim pun berlari cari makanan. Dia jamukan kepada tetamunya ijlin hanis, seekor anak lembu. Dia panggang barbecue anak lembu seekor. Ni dalam surah Hud ayat 69. Sebab itu ni off topic sikit. Nabi Ibrahim adalah manusia yang digelarkan orang pertama memuliakan tetamu. Dia punya muliakan luar biasa. Tetamu datang rumah dia, bukannya dihidang goreng pisang, tak. Lembu panggang seekor, bukan sekilo, seekor. Sebabnya dia hormat tetamu. Dia pula tak tahu cerita yang datang tu malaikat. Jadi bila malaikat tu datang hidang lembu tak berusik, dia dah debar. Sudah aku buat barbecue dia tak makan. Dia dah jadi takut. Ini panjanglah tafsirnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Hud ayat 69. Selepas itu malaikat ni pun beritahu dia datang membawa khabar gembira akan bakal lahirnya anak, iaitu namanya Ishaq. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Itu Allah Ta'ala sebut dhahikat ni maknanya ketawa. Allah Ta'ala sebut, maka bila Nabi Ibrahim tengok malaikat tidak jamah makanan, Nabi Ibrahim rasa takut. Sudahlah, ini malaikat mau agaknya mati dah aku hari ni. Takut malaikat datang. Malaikat kata, don't worry, saya mari sini ursina ila qaumi lut. Kami dihantar untuk selesaikan urusan kaum Lut. Tak reti bahasa belaka, Allah Ta'ala suruh kasih lipat habis. Jadi ni on the way singgah sinilah. On the way. Cuma nak beritahu tuan lepas ni dapat baby. Jadi dia ada bawa post laju lah berita baik, dapat baby. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha. Dan isterinya yang duduk di balik langsir yang mendengar perbualan tadi, ketawa dia.
ketawa tak percaya sebab dah tua. Ketika ada banyak riwayat, ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim, ketika isterinya ini dapat Ishak, umurnya sudah mencecah 90 tahun. Ini setengah riwayat. Jadi dia ketawa kerana takjub. Ada juga dalam Quran direkodkan ketawa kerana puas, kerana baru menikmati segala pemberian daripada Allah. Dikisahkan Nabi Sulaiman AS, Allah rekodkan dia ketawa ketika tengok sekelompok semut mengajak kawan-kawan semut dia yang lain lari masuk dalam sarang ketika konvoi Nabi Sulaiman nak lalu. Ketawa Nabi Sulaiman, maknanya lari semut, takut kena penyek. Biasa orang nasi ayam penyek, ni semut penyek dia takut. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Panjanglah ayat itu. Maka Sulaiman tersenyum dan ketawa mendengar perkataan semut. Lantas Sulaiman berdoa, ya Allah, berikanlah aku ilham supaya tetap syukur pada nikmat-Mu. Panjanglah doanya itu. Tetapi ada ketawa yang ketiga yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ketawa menganjing, ketawa mengejek. Dalam surah Mutaffifin ayat 29 sampai 30, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulunya suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Bila orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka main-main mata menganjing pada orang-orang baik ini. Ada ketawa yang Allah Ta'ala tak suka. Ketawa mengejek, ketawa memperlekeh, ketawa untuk menganjing. Allah pernah tegur orang musyrik, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Patutkah kamu merasa heran terhadap ayat Al-Quran ini? Kamu ketawa mengejek-ngejek ayat ini, kamu tidak mahu menangis, kamu tidak menyesali segala kesalahan kamu, dan kamu tak takutkan balasan buruk yang bakal menimpa kamu. Sesungguhnya mu ni semua sombong, kata Allah Ta'ala. Surah An-Najmi ayat 56 sampai 91. Maka muslimin muslimat sekalian, marilah kita mengambil kesedaran. Tegurlah anak-anak muda mana yang perangainya itu tak berapa sesuai dengan adab dan budaya kita. Ni bukanlah nak marah orang muda, tidak. Orang muda kalau tak ditegur, itu tandanya tidak sayang. Tegur tanda sayang. Kalau kita lantak, itu bukan sayang namanya. Lantak dia lah, nak jadi apa? Nak jadi batang kayu, nak jadi kalbot bila lantak. Itu bukan sayang. Kerana negara ini, agama ini akan diwarisi kepada orang muda-muda di hadapan kita ini. Kalau kita tidak melenturkan mereka pada sekarang, kita khawatir mereka akan terus hanyut. Orang bawa kebenaran dia bantainya menganjing, orang bawa Quran hadis dia ketawa ramai-ramai. Jangan begitu. Ini agama tidak benarkan. Walaupun niat untuk nak memperbaiki, oh saya nak menganjing, saya nak betulkan fakta dia tidak betul. Dakwah ini kena beradab. Dakwah itu perlu ramah, bukan dakwah yang marah-marah. Dakwah itu kena mengajak, bukannya mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mendidik, bukan mendidik. Dakwah itu mengubati, bukannya melukai. Dakwah itu membina, bukannya menghina. Dakwah itu saling mengukuhkan, bukan saling meruntuhkan. Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar. Dakwah itu nasihat menasihati, bukan saling caci maki. Dakwah itu nasihat, bukannya menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak orang bercakap.
Dakwah itu argumentatif, bukannya provokatif. Dakwah itu menyatukan, bukan bermusuhan. Dakwah itu adalah cinta. They don't care what you know, what they know that you care. Mudah-mudahan pesanan-pesanan ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Pendek kata, kesimpulannya, jangan menganjur. Itu sajalah sepanjang-panjang cerita kita ni. Jangan menganjurnya. Orang tu mengajar buat apa? Awak dah letak mengajar pula lagi. Sekadar itulah, di SOP ni tak boleh panjang-panjang ceramah. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Pada orang muda-muda janganlah kecil hati. Ini nasihat saja. Nasihat kita masa muda dulu pun kena nasihat orang tua-tua juga. Jadi ni adab kita menjadi manusia, sentiasa diberikan peringatan. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wasaira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihifdika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bi syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassanna bizil izzati wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malizia wa sa'iril biladil muslimina hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.